Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok Philodendron line feeder. Ni dia sama-sama jenis dengan Philodendron. Dia sama macam Philodendron gergaji. Tapi yang gergaji tu hijau. Ada yang jenis macam ni, tapi dia ada belang-belang putih. Dragon. Philodendron dragon, macam jenis lah. Dia ada bermacam-macam jenis, tapi ini dia ada corak-corak sedikit. Nampak dia punya warna tu lain dari yang lain lah. Nampak dia ada corak-corak sedikit. Okey, saya nak ajar sahabat semua bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok ni. Okey, nampak dah besar rimbun. Hari tu pernah saya buat video 2 minggu 3 minggu lepas saya ada buat video ni juga, tapi cara-cara penjagaannya saya tak tunjuk lagi. Cara-cara kita nak memperbanyakkan macam mana. Okey, hari ni saya nak tunjukkan dengan sahabat-sahabat semua untuk kita memperbanyakkan macam mana cara-caranya. Sebab tengok hari tu tak berapa besar, sekarang daun dah besar. Sebab hari tu saya dah tukar pot lagi besar. Okey, ini dia pakai turus pun boleh juga, sebab dia ada akar angin juga. Kalau ada akar angin, kita senang nak memperbanyakkan. Nampak ni akar angin. Ni akar angin dia. Okey, jom kita tunjuk bagaimana cara-caranya. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Tonton video saya sampai habis kalau nak tahu cara-cara bagaimana kita nak memperbanyakkan tanaman kita. Jom. Okey, nanti saya akan gunakan media tanah macam biasa, Hormos yang saya jual. Okey, siapa berminat, satu paket RM5, tak termasuk postage. Media tanah poros 400 gram satu pack tu. Kalau nak guna 2 paket campur dengan setengah beg tanah. Tanah tak perlu banyak-banyak. Masa campur dan aduk tu, kalau ada baja kita boleh campur dengan baja. Okey, untuk kita memperbanyakkan. Okey, jom saya tunjukkan dengan sahabat semua lebih dekat, lebih detail, senang sahabat faham. Okey sahabat, ni nampak. Ni daunnya. Okey, Philodendron line feeder, nampak. Dia ada coreng-coreng. Okey. Ni bahagian akar angin dia, nampak. Kalau nampak ni ya, ujung ni akar angin dia terkena kepada media. Okey, media tanah yang kita guna. Nampak dia akan bercabang. Kalau dia punya akar angin tu tak masuk dalam media tanah sahabat, dia tak akan bercabang. Kalau dia punya media dia punya akar angin ni terletak di atas, tak masuk dalam tanah, daun tak boleh besar. Ni daun yang mula-mula. Okey, lepas tu saya tukar pasu. Dia punya akar angin tu di dalam pasu, tak ada yang terkeluar. Daun akan makin besar. Yang ini daun baru, nampak besar. Okey, ni daun baru. Ni pun daun baru juga. Okey, yang ini daun kecil dia. Daun yang bawah lah. Semakin kalau kita jaga betul, lepas tu media tanah betul, akar angin di dalam pasu, semakin dia membesar, semakin daun dia akan besar juga. Nampak, semakin besar daun dia semakin besar. Okey, yang penting pemilihan pasu tu yang betul. Okey, kalau kita nak memotong
kalau kita nak memotong untuk tanam, kita potong di bahagian akar angin. Okey, nanti saya nak potong. Dia ada satu, kita akan kira dulu akar anginnya ada berapa. Tengok ni ada daun, lepas tu ada akar angin. Okey, ni ada garisan kan? Kita potong di garisan. Okey, nombor 2 ada akar angin. Kita potong di bahagian bawah sini. Nampak? Okey, ni akar angin kita potong di bawah. Jangan akar angin kita potong di atas. Jadi akar dia tak ada. Okey. Kita potong di bahagian sini. Nanti kita dapat 2. Okey, kalau sahabat semua nak satu je, memperbanyakkan, potong di bahagian sini. Kalau akar dia ada 1, 2, kita dah boleh ambil 2. Jadi 2 pasu. Okey, kita potong kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pisau yang betul-betul tajam. Lepas tu pisau yang betul-betul untuk kita potong pokok. Kalau saya pakai pisau buah yang kita ukir tu. Untuk ukir-ukir tu kan. Tu agak tajam sikit. Okey, tu agak tajam sikit. Okey, kita potong ikut pada akar angin tersebut. Perlahan-lahan, jangan sampai kena di bahagian batang daun lah. Okey, nampak? Okey, potong perlahan-perlahan. Jelas tak sahabat semua? Okey, kita ambil perlahan-perlahan. Ni nampak akar anginnya dia dah duduk bawah tanah. Sebab saya kalau ada akar angin, saya akan letak dia di bahagian dalam tanah. Nanti akar akan cantik, nampak? Akar hidup cantik. Dia ada, kalau akar duduk dalam tanah, dia akan bercabang-cabang macam ni. Kalau akar duduk di bahagian luar, dia macam ni je lah. Dia tak ada cabang-cabang. Okey, kalau dia bercabang ni, dia elok lah. Pembesaran dia cantik. Daun besar tu cantik. Kalau nampak contoh pokok pilo yang jenis ada akar angin, kalau boleh akar anginnya di bahagian dalam pasu. Jangan luar pasu. Untuk pembesaran cepat dan daun pun besar. Nampak? Okey, kita potong boleh jadi 2 sebab ada banyak akar di situ. Okey, jom kita sambung lagi memotong. Okey, kita dah potong. Rupanya dapat 3 batang. Nampak? Macam ni caranya. Okey, nampak tak? Mana ada akar angin. Okey, ni dah boleh jadi 1. Ni dan ini. Nampak? Setiap yang kita potong tu pastikan ada akar. Setiap yang kita potong tu pastikan ada akar. Okey. Okey. Ada 3 pokok. Saya dapat 3. 1, 2, 3. Okey, ada akar dan elok. Nampak? Saya nak tanam dekat 3 pot yang sedang. Saya gunakan media tanah saya, tapi hormos saja saya guna. Saya kalau untuk pokok yang baru tanam, saya akan pakai hormos saja, tak campur media tanah. Selepas 2 minggu ataupun 3 minggu baru saya tukar kepada yang ada tanah. Okey, kita terus je tanam. Ada juga yang tanya saya, tempat yang saya potong ni tak taruh ubat luka ke? Memang saya tak pakai ubat luka. Saya biar je macam tu. Alhamdulillah, dia tak ada masalah, tak ada jangkitan kuman apa-apa. Yang penting pokok kita tu sihat. Tak pernah lah. Ada juga yang tanya. Sebab ada juga sesetengah orang
kalau potong pokok, dia mesti taruh ubat. Ubat yang kuning tu bagi dia jangan ada masalah ataupun jangkitan kuman lah. Tapi alhamdulillah lah, pokok saya tak pernah saya letak ubat apa-apa. Saya biar je macam tu, elok je dia tumbuh. Okey, kita masukkan ni dia tanah yang saya buat ni. Kita masukkan separuh. Okey, lepas tu kita masukkan pokok yang kita nak tanam ni. Okey. Nanti dah beberapa minggu kita nak tukar pasu, baru kita campur dengan tanah. Okey, tanah pun tak perlu banyak-banyak. Pakai media tanah poros, dia lagi bagus lah, sebab nanti lama-lama media poros ni pun dia akan jadi tanah juga. Okey. Satu. Okey, sama juga. Separuh kita letak pokok kita. Dia punya akar tu gulung je dekat dalam tu, tak apa. Jangan kenakan cahaya matahari dululah. Saya kalau tanam untuk pokokan baru ni, saya akan letak di bahagian tak kena cahaya matahari lah. Biar di tempat yang redup je. Kalau dia dah tumbuh akar baru, sebab nanti selepas 2-3 minggu kita nak tukar pasu, kita tengok akar dia tumbuh banyak ke tak untuk akar dia. Okey, kalau dia tumbuh cantik, tumbuh akar tu sihat, kita boleh tukar pasu barulah. Pasu yang lagi besar untuk dia membesar lagi mudah dan senang lah untuk dia membiak besar tu. Yang penting akar dia sihat kalau nanti hidup. Okey, sahabat semua. Okey, selepas saja kita tanam, pastikan kita siram air yang banyak, biar dia banjir pun tak apa. Okey, selepas je kita tanam untuk tanaman ni, kita siram air yang banyak. Okey, dah dapat dah 3 pasu. Cara-cara untuk memperbanyakkannya. Okey. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah. Assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi.